Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Kemudian berkata Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu lagi, sesudah bicaranya yang panjang lebar, katanya, jangan engkau pedulikan semua perkara-perkara itu dan jangan namakan apa dia. Kelak dia akan menyibukkanmu sehingga engkau terkait di sana sini dengan manusia. Cuma engkau mesti mengingatkan mereka apa yang boleh masuk ke dalam akal mereka dan bermurah hati terhadap mereka dengan menuruti cara dan kehendak mereka. Engkau mencontohi perbuatan Nabi SAW. Baginda bersabda, mudaratun nasi sadaqatun. Menuruti cara manusia itu adalah sedekah. Riwayat Ibn Hibban. Engkau patut memberi mereka apa yang diberikan Tuhan kepadamu. Engkau bermurah hati kepada mereka dengan apa yang Allah bermurah hati kepadamu. Mengasihani, berlemah lembut dengan mereka serta menampakkan kehalusan akhlakmu kepada mereka. Nescaya akhlakmu bersumber dari akhlak Allah Azza wa Jalla dan perbuatanmu bersumber dari corak perintahnya. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau sebelum ini kita menegaskan tentang bahayanya makan dan minum yang haram serta sumber rezeki yang haram, juga telah kita jelaskan bahawa siapa pun yang bersedekah dengan harta yang haram, maka dia mendapat dosa kerana menyebarkan yang haram. Melainkan satu pengecualian, kalau seorang yang bertaubat daripada rezeki yang haram, maka bagaimana dia nak selesaikan pendapatan harta-harta yang dikumpulkan daripada sumber haram? Maka jawabnya disedekahkan dengan niat untuk membebaskan dirinya daripada harta yang haram. Tetapi bukanlah untuk mendapat pahala dengan sedekahnya. Itu perbezaan supaya kita jelas. Kerana kalau semalam kita sebut, siapa yang bersedekah dengan harta yang haram, maka dia berdosa. Berdasarkan hadis Nabi SAW, wa kana isruhu alaihi. Bila Rasulullah menyatakan, man jama'a malan haraman summa tasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajr wa kana isruhu alaihi. Siapa yang menghimpunkan harta yang haram kemudian dia bersedekah, dia tak akan dapat pahala. Ini yang Rasulullah beritahu, dan adalah dosa yang ditanggungnya. Tapi ada satu pengecualian di mana bila ada orang tu dia ada sumber-sumber yang haram dan dia nak taubat, dia ada sumber ribanya, dia mungkin dahulu ada tipu-tipu orang dan dikumpul kekayaan daripada penipuan, dia mungkin dulu rasuah, maka dihimpun kekayaan daripada rasuahnya, maka kali ini dia nak bertaubat. Maka apa yang perlu dilakukan? Membebaskan harta itu dengan bersedekah. Bukan dia bersedekah untuk dapat pahala nak tunjuk dia baik, tapi sebagai satu taubat, dia sedekahkan harta ini bagi membebaskan dirinya daripada ikatan dengan harta yang haram ini. Sebab ada orang yang dia melakukan perkara mungkar, dia bersedekah untuk tunjuk dia baik. Dia mengambil kredit daripada harta yang haram yang dihimpunkan. Ini yang kita sebut, dia cuma dapat dosa. Tapi kalau dia memang bertaubat dan nak bebaskan dirinya daripada perkara-perkara haram, lalu dia bersedekah, dia tak akan dapat pahala sedekah dengan sepakat ulama', tapi pahala kerana membebaskan diri daripada yang haram, iaitu niatnya. Kerana ketika mana ulama' membicarakan apa yang perlu dilakukan pada harta yang haram, ada yang kata campur dalam air, buang je.
Ada yang mengatakan tak boleh buang, tetapi disedekahkan, dengan syarat dia tidak mengambil manfaat daripada sedekah tersebut. Sama ada manfaat dari sudut faedah harta tadi, ataupun dari sudut dia rasa dia mendapat pujian dari manusia. Maka jawapan tak, saya bukan orang pemurah. Ini ialah taubat saya, kerana saya membebaskan diri daripada pendapatan yang tidak baik. Maka ini telah dijelas dan dibahaskan panjang lebar oleh para ulama, antaranya Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih. Dan pandangan ulama menyebut bahawa harta yang haram itu bukanlah hartanya, bukanlah zat harta, tapi cara perolehan. Maka ini tak boleh dibuang, kerana Nabi SAW melarang daripada pembaziran. Nahan Nabi SAW an idha'atil mal. Nabi larang daripada perbuatan mensia-siakan harta. Maka dimanfaatkan untuk masalah umum. Untuk masalah umum maka boleh. Kemudian Syekh bila menyebut tentang makanan dan sumber yang haram, kemudian beliau menyebut bagaimana untuk mengenali seorang itu ahli makrifat. Yang kita telah jelaskan bahawa ahli makrifat itu amat peduli halal haram makanan. Dan mereka ini ialah orang-orang yang mengetahui hukum hakam, melaksanakan perintah Allah. Dan mereka ini menyebarkannya, mengajak manusia menjalankan perintah Allah. Dan mereka ini pertahankan perintah Allah. 4 sifat ahli makrifat yang kita dah sebutkan semalam. Kemudian bila Syekh menyebut tentang bagaimana manusia ini memutuskan hubungan dengan manusia secara total. Baik, kita nak faham ibarat memutuskan hubungan dengan manusia. Apa maksud memutuskan hubungan? Sedangkan di sana ada hadis Nabi SAW, Nabi suruh kita bergaul dengan manusia. Bahkan Rasulullah SAW sendiri bergaul dengan manusia dan menunjukkan akhlak yang baik. Sama ada Nabi bergaul dengan orang baik-baik atau bergaul dengan orang yang tidak baik, hatta orang munafik. Tetapi tetap Rasulullah SAW tunjukkan akhlak yang baik, walaupun dengan orang yang tidak baik. Apakah memutuskan hubungan dengan manusia bererti beruzlah, bersendirian? Bererti kalau zaman sekarang tak ada Facebook, tak ada IG, sebab saya putuskan hubungan? Jawapannya bukan begitu. Memutuskan hubungan dengan manusia ada beberapa pengertian yang dipahami oleh para ulama. Yang pertama, dengan maksud melihat dia memberi manfaat dan mudarat, sehingga lupa pada Allah yang beri manfaat dan mudarat. Itu maksud memutuskan hubungan. Yang kedua, memutuskan hubungan dengan manusia dengan bererti segala pengaruh buruk mereka tak boleh pengaruhi kita. Itu maksudnya memutuskan hubungan. Artinya kalau dia buat jahat, kalau dia buat salah, dia tak boleh pengaruhi kita. Seperti kita tak ada kaitan dengan dia. Kita berlepas diri daripadanya. Dan memutuskan hubungan dengan manusia juga memberi maksud ialah kita tidak segan, tidak merasa takut untuk memberitahu kebenaran. Kita tuan-tuan sekalian, kalau orang tu kita tak berapa rapat, tak berkenal, kita dengan mudah boleh beritahu dia. Ini tak boleh, ini boleh. Tapi kalau orang tu rapat, payah nak cakap tak boleh. Kalau umpama tuan-tuan jaga parking, orang bagi kita jaga parking, ya, kita jaga parking dekat kota raya, dekat tempat bandar-bandar. Ya, kita melihat ni semua sama ni. Ni jangan parking sini, ni jangan parking sini. Datang je seorang yang kita kenal, kita mula teragak-agak. Bolehlah parking, lalu kita langgar undang-undang yang ada. Begitu dalam bab hukum syariat. Kita bila melibatkan orang yang kita putuskan hubungan dengannya, dengan mudah kita boleh beritahu ini haram, ini berdosa, ini tak boleh. Tapi bila orang yang ada hubungan dengan kita, kita mula teragak-agak nak beritahu. Kecil hatilah, itulah, inilah. Akhirnya kita tidak menyebut kebaikan. Diceritakan, ada seorang ulama di kalangan Bani Israel. Dia begitu tegas dalam menyuruh dan mencegah kemungkaran. Sehingga satu hari anak dia buat perkara mungkar. Anak dia pergi ganggu seorang perempuan, meraba seorang perempuan. Bila dia kacau perempuan, gangguan seksual. Lalu orang beritahu kepada tuan guru ni. Tuan guru, anak tuan guru ni buat benda ni. Maka dia berlembut dengan anak dia. Selama ni dia tegas. Kalau orang lain buat, memang dia tegas. Memang kalau kita sebut, kalau hari istilah ni, marah kau-kau lah. Tapi bila kena anak dia boleh berlembut, dia cakap, anak jangan buat macam tu, tak elok. Lembut dia.
Walau waktu dia dengan orang lain, dia tak ada macam tu. Dia macam tegas, dia ada rasa cemburu pada agama. Maka Allah SWT pun menghukum dia. Dia ada isteri yang mengandung. Isteri mengandung. Lalu isteri tu terjatuh dari katil, maka gugur anak. Manakala anak dia ni pula patah kaki. Adalah main-main patah kaki. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi di kalangan Nabi Bani Israel. Beritahu dia, kerana kamu berlembut dalam hal perintah aku pada anak kamu, aku haramkan daripada zuriat kamu lahirnya orang soleh seperti kamu lagi. Tak ada. Akhirnya isteri dia tadi yang ada anak, gugur. Tak boleh waris lah. Dan anak dia pula patah kaki yang buat kemungkaran tadi. Sebab kamu ni, kalau orang lain buat mungkar, kamu tegas, kamu begitu benar dalam percakapan kamu. Tapi bila melibatkan anak, kamu mula tu main tarik tali, lembut. Maka Allah tarik kehebatan dia dan keturunan dia. Itulah yang dimaksudkan memutuskan hubungan dengan manusia. Maksudnya, tuan-tuan, bila benda tu mungkar, kita tak kira lah orang tu baik, kita tak baik. Kita beritahulah hukum. Sama. Tapi benda ni haram, tak boleh. Benda ni Allah Ta'ala larang. Benda ni, artinya kita punya penjelasan hukum itu sama. Kita tidak menyembunyikan kebenaran. Maka di sinilah kita lihat bagaimana maksud memutus hubungan dengan manusia. Satu hari, ada seorang ulama namanya Muhammad, namanya Abu Yusuf Asy-Syaibani. Beliau merupakan anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Dan ulama pertama yang mendapat gelaran Qadi Qudah. Qadi Qudah maknanya ketua hakim negara. Dalam bahasa Melayu lah. Qadi ni hakim. Qadi, hakim kepada segala hakim. Ini ketua hakim. Ini jawatan gelaran pertama dalam Islam. Disandang oleh Abu Yusuf ketika pemerintahan Harun al-Rashid. Maka beliau bila dekat nak mati, beliau menangis. Lalu orang tanya dia, kenapa Tuan Guru menangis? Dia kata, dalam hidupku ada satu perkara aku rasa aku salah. Aku memang salah. Dan orang tanya apa dia? Satu hari ada seorang mengadu kepada aku, khalifah ambil tanah dia. Khalifah ni ambil tanah dia. Artinya khalifah nak besarkan istana, nak buat tu, dia pun ambil. Maka orang ni tak tahu nak ngadu kat siapa, ngadu pada qadi. Khalifah ambil tanah. Maka Abu Yusuf, selama ni dia jadi hakim untuk orang-orang lain. Kali ini, yang bersalah itu ialah atas sekali. Oh, bersalah dia. Macam mana? Dia mesti tegur. Biasanya kalau ada pengaduan macam ni, akan naik mahkamah lah. Akan. Ni plaintiff ada, defendant ada. Maka diadili. Ada saksi, bukti. Begitu setiap kali adanya tuduhan dalam Islam. Maka angkat mahkamah. Tapi kali ini, plaintiff mendakwa, khalifah ambil. Ia satu benda berat. Defendant ialah khalifah. Lalu Abu Yusuf pun pergi menghadap Harun Rashid. Dia kata, tuanku, saya nak minta izin nak ambil tanah sikit kat istana ni. Nak ambil. Lalu kata Harun Rashid pelik. Tok Qadi aku ni mari-mari pagi-pagi nak ambil tanah. Ambil lah, nak ambil banyak mana, nak berapa skop. Nak berapa guni lah, nak ambil lah sekadar boleh ambil. Dia bawa guni, dia ambil, bawa skop. Kita panggil chop lah. Cangkul. Dia pun cangkul, dia letak dalam guni tadi. Dia pun pikul berat. Bila berat dia letak balik, dia cangkul masuk lagi. Khalifah ni kata, macam balu sikit lah aku punya Qadi ni. Dah tahu tak larat, ditambahnya lagi. Patutnya bila dah berat, kita kurangkan. Tapi Abu Yusuf ini, dia ambil guni letak pasir, dia angkat berat. Berat, dia letak balik, dia tambah lagi. Dia angkat berat, sampai dia tak terangkat. Lalu Khalifah tanya, apa sebab perangai kamu macam ni? Lalu kata tuanku, dia kata, tuanku ni, saya duk bayangkan, kalau tanah macam ni pun saya tak mampu angkat. Bagaimana hadis Nabi kata, siapa yang ambil tanah orang oleh sejengkal, Allah jadikan 7 kali bumi ini dipikulkan atas leher dia.
tawaqahu sab'a aradin man akhadha ardan nasi shibran. Hadis yang sahih. Siapa yang ambil tanah orang walau sejengkal, Allah akan jadikan sejengkal tadi menjadi 7 kali bumi ini, lalu tawaqahu, belit pada lehernya, pikul. Dia tak kata khalifah ambil tanah, dia baca hadis tu je. Saya cuma nak imajinasi macam mana orang nak pikul 7 kali bumi ni. Seguni ni pun tak larat. Khalifah pun sedar kena tegur dia ni. Dia cepat-cepat pulangkan tanah. Tapi Abu Yusuf rasa bersalah. Sebab sepatutnya khalifah pun kena masuk mahkamah. Khalifah pun kena masuk mahkamah. Dia tak boleh settle luar je. Supaya menunjukkan keadilan Islam. Sebagaimana pernah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala masuk di mahkamah. Kerana bila menuduh Yahudi itu mencuri baju besinya, lalu kata Qadhi Shuraih, masuk mahkamah. Maka Sayyidina Ali berada di kandang pendakwa, kandang plaintiff, penuntut. Yahudi berada di kandang tertuduh, defendant. Lalu kata Qadhi Shuraih, siapa saksimu? Lalu kata Sayyidina Ali, anakku Hasan dan Husain. Kata Qadhi Shuraih, ya Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Ali, anak tidak boleh jadi saksi pada bapa kerana ia menyebelahi bapa. Dia ada tuhmah. Dia Qadhi Shuraih pegang prinsip itu, tak boleh. Dia kalau dia sebut saksi, tak boleh anak beranak saksi pada ayah dia kerana dia pasti memenangkan ayah dia. Bila Sayyidina Ali gagal membawa saksi, akhirnya Qadhi Shuraih memutuskan baju besi yang terjatuh daripada kuda Sayyidina Ali yang diambil oleh Yahudi sebagai milik Yahudi. Sebab asal suatu benda menjadi milik orang yang di tangannya berada. Kalau seorang tu dipegang benda tu, memang dia kira hak dia. Kalau seorang mendakwa itu hak dia, dia kena bawakan bukti. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala gagal buat bukti. Tapi yang hebatnya, Sayyidina Ali berada di kandang mahkamah. Walaupun dia ketika itu Amirul Mukminin. Bukan Qadhi Shuraih minta maaf, saya tak nak panggil tuan dengan nama Amirul Mukminin, nanti jadi tak balance pengadilan. Panggil nama jugalah. Supaya nampak kesaksamaan. Tentang Yahudi ini memeluk Islam. Kerana keadilan itu. Walau dia Yahudi, kemudian dia mencuri. Tapi dia adili. Akhirnya dia berkata pada Sayyidina Ali, sebenarnya saya buat begitu untuk melihat keadilan Islam. Dan saya lihat keadilan. Dan saya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan ambil balik baju besi ini. Kata Sayyidina Ali, bahkan aku hadiahkan pada kamu. Kegembiraan pada keislaman seseorang lebih bernilai daripada harta kita sendiri. Hadiah tu kepada dia. Dan lihat ini keadilan. Jadi Abu Yusuf kata, tidak ada hari yang paling aku menyesal melainkan hari yang mana aku tak panggil Harun Rashid masuk mahkamah. Padahal beliau telah melakukan perkara yang baik dengan menegur pemerintah untuk memulangkan kembali tanah. Tegur cara yang hebat. Tuan-tuan, bukan senang kita nak tegur orang yang ada kuasa. Tak semudah itu kalau kita tak bijaksana, kita tak kuat peribadi, dan memang kita tak bergantung pada manusia, kita tak mampu buat. Jadi itulah maksud Syekh Abdul Qadir kata, putuskan hubungan dengan manusia. Bukan kita beruzlah duduk dalam gua. Bukan bermakna putus hubungan manusia, saya hari ni tak ada Facebook, saya tak ada IG, saya tak ada apa, benda-benda connection yang bersifat moden hari ni. Maka ini tidak logik bagi seorang manusia yang hidup di dunia. Maka yang dimaksudkan memutuskannya ialah melihat manusia tak beri mudarat dan manfaat. Melihat manusia ini, tuan-tuan sekalian, tidak boleh kejahatannya mempengaruhi kita. Kita tetap baik. Orang nak jahat, biar dia jahat. Kita tidak. Dan maksud memutuskan hubungan dengan manusia, kita tetap sama dalam menyebarkan kebenaran. Siapapun dia. Ini maksud kita putuskan hubungan. Sebab itu kita lihat para sahabat, mereka menegur sesama mereka. Tak kira orang ni siapa, tegur. Salah mereka tegur. Dengan adab, dengan akhlak yang baik, mereka menegurnya. Begitulah cara memutuskan hubungan dengan manusia. Maka Syekh nak fahamkan kita istilah. Walaupun kita putuskan hubungan dengan manusia, supaya kita tak, beliau memberi alasan, supaya kita tak sibuk dalam mengingati Allah. Ni kalau kita sibuk dengan orang, maka kita pun jadi terjejas waktu-waktu kita.
Waktu kita nak kuliah terjejas, waktu kita nak ke masjid terjejas. Ya, banyak hubung kait dengan orang. Orang ni nak jumpa, orang ni ada urusan kita. Jadi urusan kita dengan Allah terbantu. Jadi inilah maksud putus hubungan manusia. Manusia, dengan kata lain, jangan satu pun mengurangkan waktu kita dengan Allah. Manusia yang menambah waktu kita dengan Allah, ya, dia bersama kita. Manusia yang mengurangkan masa kita dengan Allah, kita berhati-hati dengan mereka. Apatah lagi manusia yang melalaikan waktu kita dengan Allah. Sebab itu kita kena perhatikan manusia sekeliling kita. Apakah mereka menambahkan waktu kita dengan Allah? Atau mereka mengurangkan waktu kita dengan Allah? Apakah mereka menambahkan keprihatinan kita dan melaksanakan perintah Allah? Atau mereka menjadikan kita mula berlebih kurang dengan perintah Allah? Tak apa, nanti kita taubat. Maka manusia ni jangan berada dalam diri kita. Terutama pada usia-usia kita berada di hampir garisan penamat. Tuan-tuan, kita ni dah berada kat garisan penamat. Dah masuk 40-an, 50-an, dah terasa dah sendi, badan lemah, ubang-ubang dah melata kat kepala, kat janggut. Bahkan pada semua badan kita. Kita pun banyak benda yang zaman muda dulu kita boleh buat, tak boleh buat. Zaman muda boleh makan banyak, sekarang tak boleh makan banyak. Zaman muda boleh berlari, sekarang cuma boleh berjalan. Zaman muda tuan-tuan kita tahan, lasak. 2-3 pagi tak tidur pun tak apa. Sekarang maghrib dah ngantuk. Berada pada garisan penamat, hampir. Maka ketika itu kawan-kawan kita ialah satu perjudian besar kita dalam hidup. Sebab modal kita makin sikit. Hidup ni macam kita kata macam gamble, macam perjudian. Muqamarah. Kita nak cari untung besar. Tuan-tuan, bila kita nak cari untung besar dengan modal sikit, sebab umur kita target mungkin 5-6 tahun kot ada. Atau anytime, bila-bila masa. Umur sikit, umur ni ialah modal kita. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran tentang modal manusia ini. Kita ada modal ni sikit. Yang umur 60 sikit, modal tak banyak. Jadi kalau kita duk berkawan ikut say je, kawan ikut dan, masa kita dengan Allah makin kurang. Saya akan bermujahadah, istikharah. Dulu, siapa pun kawan yang boleh menolong saya, memudahkan urusan duniawi saya kawan. Yang ni uruskan kat JPJ, saya kawan. Dan saya ada kawan JPJ. Yang ni boleh mudahkan saya dekat KWSP, saya kawan-kawan kat KDSP. Yang ni dekat LSTN, saya ada kawan kat LSTN. Yang ni kat pejabat agama, saya ada kawan kat pejabat agama. Kira-kira memudahkan urusan kita. Kita pula ada kawan lori, senang nak sewa lori, kawan itu, kawan ini. Dululah cari hidup kita. Kita akan berkawan semua orang yang beri manfaat duniawi kita. Kita akan ambil nombor dia. Kita akan call dia. Kita reunion dengan dia. Dulu, masa modal banyak. Masa usia muda. Waktu kita nak bina dunia kita. Tapi sekarang tuan-tuan sekalian, kita tak boleh lagi berkawan atas dasar itu. Kawan kita mula melihat siapa yang boleh untungkan akhirat kita. Siapa yang boleh jadikan kita makin takut pada Allah. Makin bertakwa. Siapa yang boleh menjadikan kita tinggalkan yang haram dengan mudah. Siapa yang boleh mengembalikan kita pada kebaikan. Kalau kita ni isteri sebagai contoh. Kita nak kawan-kawan dengan orang beritahu, jadilah isteri yang solehah. Walaupun suami kamu tak soleh. Kerana dia tak soleh, dia dengan Allah. Kamu memilih solehah kerana kamu melihat pahala di sisi Allah. Kalau kita suami, kalau orang tu suami, kita ada kawan-kawan yang akan berkata, kita ni suami, naklah bertolak ansur dengan isteri. Itu pahala kita, buat pahala. Kita kena buat baik kat isteri kita dalam usia-usia akhir ni. Tak boleh lagi tegang macam tu, tenang dengan isteri kita. Biar kita penyebab isteri kita berpeluang buat ibadat lebih banyak. Tak payah lagi beban-bebankan dia dengan benda-benda yang menjadikan kurang pahala dia. Maka kita ada kawan macam tu. Nasihat kita jadi suami lebih baik. Kita nak kawan ini. Yang nasihat kau ni bila nak ke masjid, bila nak ke surau, bila nak berjemaah, bila nak kuliah, bila. Kawan-kawan yang menganjurkan kita ke depan senantiasa. Itu ada sebab tu bila modal tak berapa banyak ni, pilih kawan
seperti kita mencari satu keuntungan besar dalam hidup kita. Dengan modal yang sedikit. Kalau kita silap lagi pilih, maka habislah kita. Tua-tua dan su'u khatimah. Tentang yang ramai su'u khatimah, antara sebab kata ulama, kerana silap pilih kawan. Silap pilih kawan. Namun bila kita sebut pilih kawan, bukan maknanya kita nak bergaduh dengan orang lain selain pada kawan kita. Bukan begitu. Maksudnya, kawan ini dia ada waktu yang special antara kita dengan dia. Kawan ini dia ada percakapan yang special antara kita dengan dia. Dia boleh nasihat kita direct. Dia boleh tegur kita, bukan kita minta dia tegur kita. Tapi yang lain-lain, ya kita tak kenal. Kita kenal sejumlah orang ni, itu normal. Tapi dia tak boleh lagi mempengaruhi hidup kita. Jadi kalau dia ajak kita ngeteh, kita boleh tolak dengan mudah. Minta maaf, saya ada urusan. Kalau kawan yang baik, boleh. Sebab kita tahu kita dapat manfaat ukhrawi dalam apa yang dia ajak kita. Maka itu bezanya. Pak Syekh Abdul Qadir pun sebut. Dia katakan kenapa kita nak buang orang-orang yang mengurangkan masa kita dengan Allah. Namun begitu, walaupun kita nak beruzlah dengan manusia dengan makna yang saya sebutkan tadi. Bukan uzlah dua anggua. Bukan uzlah kita kunci diri kita tak nak ganggu orang. Uzlah dengan keadaan-keadaan kita sebutkan tadi. Melihat manusia bukan sebagaimana kita lihat beri manfaat dan mudarat. Mereka macam kita juga. Akan kena apa yang kita kena. Jadi sekarang macam mana sebenarnya pergaulan kita dengan manusia? Pergaulan kita dengan manusia tetap dengan mudarah. Apa itu mudarah? Mudarah ini yang disebut dalam hadis. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan mudaratun nas sadaqah. Berurusan dengan urusan yang baik pada manusia itu sedekah. Kata Abu Darda. Ada orang, kami tahu dia jahat. Inna lanakshiru wujuhana ala aqwamin wa qulubuna tal'anuhum. Kami kenal orang ni tak elok. Tapi waktu kami bergaul dengan mereka, kami senyum. Nakshir, senyum sampai dapat gigi. Macam seronok lah, tu je. Tapi hati kami melaknat mereka. Maksudnya orang ni jahat. Kita tahu dia jahat. Jenis tikam belakang, jenis sebabkan aibang belakang, dia ni suka memburuk-burukkan. Kita kenal orang ni, tahu. Tapi bila kita muamalah dia, kita senyum. Macam biasa tanya apa khabar. Seolah kita tak tengok kejahatan dia. Kita tak tengok. Yang ni pula kita dah tahu dia minum arak, judi. Tapi waktu kita bergaul dia, kita tak kata kau kenapa minum arak. Tak, kita tak sebut yang tu. Kita bergaul apa yang menjadi muamalah kita. Umpama kalau tuan-tuan buka kedai, kita buka kedai makan. Orang ni pun datang. Yang minum arak, yang berjudi. Kita tak ambil mangkuk, tok atas kepala dia. Tak, kita layan baik. Khabar, sila makan. Nampak sihat sekarang, anak-anak okey. Ini mudarah. Tentang dia berbeza dengan mudahanah. Mudahanah ni mengampu. Orang mengampu ni, yang dibuat salah pun kita kata okey, itu mengampu. Ini tak. Dia kalau buat benda mungkar, kita tegur. Kita bukan kita tak tegur. Tapi kalau datang sebagai keadaan yang baik. Contoh saya katakan, dia ni minum arak, dia ni judi, saya kenal dia. Tapi kalau datang kedai makan, saya nak makan, dia datang nak makan, bukan nak berjudi kedai saya. Maka saya sebagai toke restoran, dan saya juga sebagai orang kenal dia, saya akan alu-alukan dia dengan baik. Sila makan, dia duduk. Haji duduk sini je kat kipan, selesa sikit. Tuan duduk sini tuan, ini lapang sikit. Tengok datang ramai tu duduk sini. Misalnya, maka itulah mudarah. Yang saya katakan, Abu Darda kata, inna lanakshiru wujuhana ala aqwam. Kami senyum kepada kaum yang hati kami melaknat mereka. Dan kita tengok ada orang yang misalnya buruklah datang ke masjid. Buruk perangai. Maka kita alu-alukan dia. Kita tak kata, oh, kau ni kaki judi, jangan datang masjid. Najis, kotor, tahi kau ni. Tak, saya tak cakap macam tu. Benda yang dia buat baik, saya alu-alukan. Kejahatan dia, wa imam saya tahu atau terselindung, itu hal dia dengan Allah. Tapi kalau dia kejahatan itu berada depan saya akan tegur. Maksudnya kalau dia datang kedai saya berjudi atas meja kedai saya akan tegur. Cegah kemungkaran. Tapi kalau datang dia nak makan, saya okey. Kita buat mandi jamuan, kahwin. Nak jemput tak dia? Saat ada orang kawan saya tak semayang, tak itu, tak ini. Tapi kita buat jamuan, dia pula jiran kita ataupun rakan sepejabat atau orang kenal. Kita panggil. Itu mudarah. Panggil, jemput. Sebab jemput kita suruh dia makan. Lalu kita pun panggil, datang makan.
Ada jamuan kahwin anak, maka datang, kita layan dia dengan baik. Ini mudarah yang disunatkan kita buat. Nabi SAW bila berhadapan dengan munafikin, ketua munafikin, Nabi tahu ni seorang-seorang munafikin, ini semua dalam neraka paling bawah sekali. Tapi Rasul tetap cakap dengan baik. Nabi boleh berdialog dengan mereka dengan baik. Tapi mereka bukan orang rapat dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah bila berhadapan dengan mereka, Nabi okey. Hatta kita tuan-tuan bila di hadapan kita orang kafir yang syirik pada Allah, kita benci syirik. Tapi muamalah kita dengan baik. Kita akan muamalah dengan baik. Selagi mana dia tidak menyimpang daripada syariat kita. Kita okey dengan dia. Kita dengar dia sakit, kita tolong. Kita dengar dia susah, kita pun bagi duit. Itu mudarah, berbuat baik pada manusia. Seolah-olah orang ni, yang jahat ni, yang salah ni, dia macam, orang ni tak tahu ke aku jahat? Tak tahu ke aku tak? Dia akan muamalah dengan baik. Tapi jangan tunjuk kejahatan depan dia, dia akan mengingkarinya. Dia akan menegur. Tapi dalam keadaan orang tu datang sebagai orang biasa, dia akan baik. Bila Uyainah bin Hisn, seorang yang agak kasar perangai dia. Kasar. Rasulullah tengok dari jauh, Nabi kata pada Aisyah, ini orang jahat. Bi'sa akhul ashirah. Wa bi'sa ibnu ashirah. Ini orang yang memang jahat. Dan anak jahat. Memang keturunan jahat ni. Ni daripada kabilah jahat. Bila dia datang je jumpa Rasulullah, dari jauh Nabi kata ni orang jahat ni. Datang dekat Rasulullah, Nabi berlembut dengan dia cakap. Aisyah tercengang. Ya Rasulullah, tadi kan kata jahat. Ni kalau kata jahat, jangan paling dia, jangan tengok dia, jangan salam dengan dia, jangan tunjuk. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata orang yang paling buruk kedudukan di sisi Allah yang ditakuti kerana kejahatannya. Maksudnya kita ni tuan-tuan, jangan sampai orang nampak kita, orang takut kita. Biar orang nampak kita aman dia. Orang jahat tengok kita pun dia rasa aman. Dia tengok, ish, aku ni jahat tak semai, kalau aku duduk depan dia memang dia ngutuk habis aku ni. Tak, dia tak kutuk, dia biasa je. Jadi orang yang paling baik, semua orang bila duduk dengan dia rasa aman. Dia tak rasa dia dianiaya atau dibuli atau dikutuk. Ini orang baik. Orang jahat ni tuan-tuan, yang saya kata perangai buruk, dia takut nak duduk dengan orang tertentu. Nanti kan dia tahu saya tak semayam, dia kutuk saya. Nanti dia tahu saya ni berzina, saya ni riba. Dia takut. Tapi sewaktu dia duduk, okey je dia, tak ada apa pun. Dia tak mention apa-apa, tak sebut apa-apa. Kerana dia orang baik di sisi Allah. Orang ni bila dia tengok kemungkaran, dia tegur. Tapi kalau orang tu datang tanpa membawa kemungkaran, walaupun dia buat mungkar, dia akan bercakap, melayan dengan baik. Melayan dengan baik, tak ada masalah apa-apa. Baiklah orang yang baik. Sebab itu Rasulullah SAW suruh kita berlembut dengan manusia siapa pun mereka. Sehingga Rasulullah menyatakan, man yuhramul rifq yuhramul khair. Siapa yang dalam dirinya tidak ada kelembutan, maka dia sebenarnya dihalang dapat kebaikan. Sebab itu tuan-tuan, kita memang gaduh dengan orang tu. Katakan kita gaduh, tak kira gaduh sebab apa. Namun bila kita jumpa macam tak gaduh, orang tu, tak gaduh pun. Tak adalah kita tunjuk depan-depan paling sana, paling sini, tak ada. Macam okey je. Saya memang clash dengan dia, tapi kita okey. Anak-anak kita tengok, okey je bapak ni. Dengar bunyi macam gaduh. Mungkin sampai ke peringkat tertentu gaduh. Tapi bila bertemu, okey. Tuan-tuan tengok macam ginilah. Ini seni arifku, seni kelembutan. Kita tengok ahli politik kita ni. Dia kalau duk cakap, kita jadi marah kepada yang belah kita tak memihak lah. Tapi dia orang sama-sama politik, dia minum sekali, makan sekali, sembang. Lepas tu isi borang kelim sekali sama isi borang kelim. Kita ni gasak bawah ni tak habis ni. Dia orang okey je kat atas, okey. Dia bergurau, dia ketawa. Nampak kadang gaduh ni, tapi time dia ketawa besar dia. Sambil belanja kopi, minum kopi. Tuan-tuan, begitulah arifku sebenarnya dalam kehidupan. Cuma benda tu di peringkat orang politik. Peringkat bawah dia ajar kita, kalau orang kampung saya panggil kucalana, kelang kabut. Walau kita pun patut begitu. Ya, perselisihan kita tak akan jadikan kita tengok je dah nak marah, tak. Gaul macam biasa. Gaul macam biasa, bercakap macam biasa. Ya, kalau kebenaran di pihak kamu, kami akan ikut kamu kerana akhlak kamu tadi.
Hari ni bila kita dah bergaul cara kasar, walaupun kebenaran di pihak dia pun kita tak nak ikut juga. Kenapa? Dia pun kasar dengan saya tak nak ikut. Itulah kekurangan kita hari ni. Sedangkan Rasulullah yang ajar kita. Tetapi kalau Rasulullah kasar, ni orang munafikin kat mana Nabi pancung saja tu. Tapi orang munafik, dia datang masjid, Nabi masih halu-halukan dia. Okey, ada satu kisah. Datang seorang Arab Badui kencing dalam masjid. Tuan-tuan, kencing dalam masjid ni lebih teruk daripada curi tabung masjid. Bagi saya lah. Kalau tuan-tuan diberi perbandingan, mana teruk? Orang curi duit tabung masjid, tahu apa sen, dengan orang kencing tu dalam masjid. Mana kita lebih benci? Artinya kalau yang curi tabung masjid ni kita mandi jenazah, yang kencing dalam masjid tu kita tak nak kubur. Bukan kita marah. Baik, hadis ni penting untuk kita menyelesaikan persoalan-persoalan, isu-isu bila kita bertamu dengan masyarakat. Maka bila Arab Badui ni kencing dalam masjid, dia bukan kencing luar masjid. Kita kalau kencing tepi masjid pun kita marah. Dalam masjid terus. Dan depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk sahabat tengah ni. Tengah sembang, tengah kuliah santai. Seorang kencing, sahabat bangun. Muka dah berubah. Cemburu pada agama. Seorang dah angkat penumbuk ni. Nak kejar Badui yang kencing dalam masjid. Nabi kata, daun, biar. Nabi boleh kata, biarkan dia. Biarkan dia. Biar dia kencing dulu. Hai, beri ruang kencing lagi. Kencing. Kemudian Rasulullah SAW menghampirinya. Nabi panggil sahabat, ambil air. Ambil sebaldi air. Lalu Nabi kata, okey, tuang. Yang marah-marah tadi tu, tu kamu guna tuang. Tuang. Maksudnya, basahkan tempat dia kencing tu. Itu cara membersihkan najis bila dia di atas pasir. Ini kalau kita nak buang najis di pasir, kalau dia ada airnya, kita akan buang airnya. Kalau dia dah tenggelam senyap. Ialah kalau kita kencing pada pasir, diserap terus. Sebab ya, tanah-tanah yang gersang, yang panas, dia cepat menyerap air. Caranya ialah membasahkan tanah tadi. Itu kaedah membersihkan najis pada tanah. Kita tengok, Ustaz, tanah saya ni ada anjing kencing, Ustaz. Dia kencing berjemaah ramai-ramai. Mana ni? Nak korek pakai traktor, Ustaz. Dan kita cium air di atasnya. Kalau nak seketul di atasnya, kalau tanah tadi kita nak basuh. Maka Rasulullah kata, bawa zanuban minal ma', sebaldi air, atau satu bekas air. Zanub maksudnya satu bekas air. Lalu Rasulullah suruh siram di situ. Subuh alaih, curah atasnya. Kemudian Nabi kata pada Badui, masjid ni bukan tempat untuk buat macam ni. Dia tempat untuk zikir, untuk solat. Badui pun anggap. Akhirnya Badui itu, daripada patut dipukul, kerana kejahilan dan kerana ketidakadabannya, bahkan malah Rasulullah SAW menyantuninya. Tetapi itu bagaimana sifat arifku, sifat berlembut kita dengan manusia. Walau mereka buat salah, masih ada ruang untuk berlembut. Mereka insaf. Ya, kita nak komen yang mandi jenazah tu. Cuma isunya bila seorang itu dimalukan atas kejahatan yang sudah pun ada hukumannya, maka ini perkara yang perlu kita sedarkan masyarakat. Bahawa ya, kita boleh menghukum, tapi tidak memalukan dia dengan keadaan yang melewati daripada batasannya. Ya, mungkin orang buat jahat dia tetap dimalukan, tapi pada batasan yang terhad, bukan pada sebarang umum. Hatta orang berzina, hukuman orang berzina, tuan-tuan sekalian, ialah bagi yang belum kahwin, dia panggil taghrir mu'am. Taghrir mu'am itu buang negeri setahun. Tujuan di buang negeri, kata ulama', untuk menutup keaiban dia. Sebab kalau dia duduk negeri tu, orang dah tahu dia penzina, dia malu, dia buang negeri lain. Supaya dia negeri lain orang tak tahu. Maka kita pelihara aib dia. Siapa macam tu Islam, ya. Atas setiap kesalahan dihukum, tapi dalam masa yang sama, hukumnya ada akhlaknya. Sebab yang akan mengubah manusia ni Allah. Maka kamu kena ikut perintah Allah kalau kamu mahu manusia diubah. Kalau kita ikut cara kita, manusia tak berubah. Contoh kalau orang tu buat jahat, kita ikut cara kita untuk memalukan dia dengan cara kita, dia tak akan berubah. Dia tak akan berubah. Bukan tohmahan pada kita pula.
Dia tahu maaf pada kita. Kita pula nampak salah. Maka benda tu kita kena elak. Ya, walau bagaimanapun kejahatan seseorang, saya katakan ada batasan kita dalam bermuamalah dengan dia. Ni kejahatan munafikin melampau. Tapi Rasul masih menjaga nama-nama mereka. Disimpan di situ Huzaifah bin Yaman. Tidak didedahkan letak dekat papan kenyataan. Ada sahabat-sahabat yang agak terlalu emosional, mungkin mengambil tindakan membunuh mereka. Sedangkan ruang untuk memberi keinsafan itu masih panjang. Boleh je Nabi tulis senarai orang munafikin. Atas sekali. Tak ada bayangkan kalau Nabi keluarkan senarai itu dan dicatat, ditulis. Diviralkan kalau zaman sekarang. Viral. Sebagai orang Islam yang mungkin jenis terlalu, kita katakan, emosional. Oh, ni munafik rupanya. Itu sebab tu kita dah tengok masa kuliah tidur, munafik pun dia ni. Zaman Nabi dulu lah ni. Zaman kita tak tidur sebab ngantuk. Ini barangkali, oh itu sebab tu datang lewat masjid. Sebab ini sifat munafik semua. Oh sebab itulah dia ni cepat keluar. Oh ada munafik. Oh, lepas ni kita dalam masjid kita pukul dia. Kita buat itu, buat ini. Rasulullah menyembunyikan senarai itu. Tak ada orang tahu melainkan Huzaifah. Kenapa dia beri pada Huzaifah? Huzaifah ini orang yang boleh kawal emosi. Ada orang tuan-tuan, dia tahu sesuatu dia tak boleh kawal emosi. Memang jenis laju tangan dia. Laju mulut dia. Ada orang, walaupun tahu jahat, dia boleh kawal diri dia. Sebab dia tahu waktu bertindak yang betul. Dia tahu perkataan apa yang perlu dicakapkan. Dia tidak bertindak sebagaimana orang-orang yang jenis tak boleh kontrol diri. Tak nak maki, dia maki. Ini tak boleh kontrol diri dia. Jenis-jenis netizen yang tak boleh kontrol dirinya. Ialah dia berani sebab muka dia tak nampak. Dia pun tak berhadapan. Dan kurang bijaksananya. Orang yang bijaksana, dia tidak semudah itu dia akan tengok. Sebab itu Rasulullah bagi pada Huzaifah, jaga nama ni. Jaga nama jangan dibocorkan. Kita ada strategi kita. Begitu kehebatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita panggil ar-rifqu. Sebab itu disebut dalam hadis, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Allah itu Maha lembut. Kalau Allah tak lembut tuan-tuan, kita buat dosa hari ni kita habis. Tapi Allah tu lembut. Dan Allah Ta'ala suka kelembutan. Allah beri kepada sifat lembut apa yang Allah tak beri pada sifat kasar. Tentu kalau kita lihat, lembut ni yang menjadikan kejayaan berbanding kasar. Belanda, dia belajar sesuatu daripada Portugis. Portugis, ketika mana dia menjajah Melaka, dia bersikap keras dengan orang Islam. Bukan dia membunuh orang Islam dan memaksa mereka meninggalkan Islam. Bunuh ramai-ramai. Akhirnya, tak ada seorang pun orang Islam yang nak bekerjasama dengan Portugis. Tapi berbeza Belanda. Belanda ni tuan-tuan, ramai orang Melayu kerjasama dengan Belanda. Bahkan bila kita baca sejarah bagaimana Belanda mengalahkan Portugis pada tahun 1645, ialah kerana gabungan pertolongan orang Islam kepada Belanda. Orang daripada Aceh, orang daripada Johor Riau, tolong sama-sama untuk mengalahkan Portugis. Akhirnya Belanda lebih bersikap baik dalam beragama kepada orang Islam. Dia gunakan kelembutan. Puncanya, kelembutan tadi menjadikan dia lebih sukses, berjaya berbanding Portugis. Kerana Portugis kasar. Kalaulah dia lembut, bukan kita katakan dia akan berjaga sensasi, tidak. Tapi dia pasti ada satu reputasi yang baik. Sebab itu, musuh sekalipun bila dia belajar berlembut, dia meninggalkan kesan yang baik kepada orang yang memusuhinya. Itulah Islam aja. Islam, tuan-tuan, di sebalik. Orang Islam conquer dunia dan sebagainya. Kerana sifat lembut tadi meninggalkan kesan yang besar kepada orang-orang bukan Islam yang melawan Islam. Yang memeluk Islam selepas perang. Bukan satu benda yang hebat. Tuan-tuan, bila tuan-tuan kaji, baca, kenapa Islam tersebar di Eropah? Kerana Salahuddin memaafkan banduan peperangan dan menunjukkan akhlak yang baik. Maka mereka tawanan-tawanan perang ni balik ke Eropah dan menceritakan kebaikan Salahuddin. Sebab Salahuddin Al-Ayyubi di sebalik ketangkasan dia, ketegasannya, dia tetap punya kelembutan di sini. Bukan dia memberi keizinan untuk Kristian menunaikan haji di gereja Trinity ataupun Urushalim. Silakan, itu hak beragama kamu. Kami benarkan.
Benarkan boleh. Hatta Yahudi, dia dibenarkan. Ada toleransi agama. Dalam hal-hal mereka nak beragama, maka kita boleh benarkan. Tapi kita tak campur. Kita boleh benarkan. Untuk mereka mengamalkan anutan mereka. Maka kita lihat Islam tersebar di Eropah, antara puncanya kesan daripada Perang Salib. Kalau tuan-tuan baca sejarah Perang Salib yang berlangsung hampir 200 tahun, antaranya ialah Islam tersebar di Eropah kerana kebaikan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini disebut ar-rifqu. Hatta pada musuh, adanya sifat ar-rifqu, tidak melampau. Bahkan Nabi SAW, bila mana berhadapan dengan tawanan perang, bukan Nabi bully tawanan perang, tidak. Nabi kata kepada sahabat, carikan makanan yang baik. Bila seorang lelaki yang membunuh ramai orang Islam ditangkap oleh para sahabat yang bernama Sumamah bin Usal, dan sebab itu dia memeluk Islam radhiyallahu ta'ala anhu. Sumamah dia diikat, dipenjara dengan maksud lain. Tapi bila sampai waktu makan, kata Rasul, carikan kepadanya anggur yang baik, susu yang segar, pergi makan. Dia tak kata mentang-mentang banduan, bagi dia anggur busuk-busuk tu, buat habis keberah je, pergi je susu masam tu. Tidak. Nabi kata pergi perah susu, pergi cari anggur yang baik. Maka dia beri makan. Yang menjadikan Sumamah memeluk Islam kerana melihat akhlak ini. Setelah 3 hari dia makan dengan makan yang baik. Rasulullah melepaskan, okey, makan dengan keadaan tangan bebas, makan. Tak adalah ikat lagi tangan nak suruh makan, tapi ikat lagi tangan. Tidak begitu. Jadi kalau kita ikat, andai kata tuan-tuan adalah orang ni mencuri, kita pun tangkap, kita pun ikat, lepas tu jemur tengah panas, kita telah melakukan kejahatan yang lebih jahat pada dia mungkin. Dia baru niat nak mencuri, kita dah tangkap, kita ikat dia, lepas tu biar tengah panas. Jangan bagi air dia. Tentu ini kezaliman yang mengatasi kezaliman dia sendiri. Banduang ni pun diberi minum air, diberi makan. Satu ketika dahulu tuan-tuan penjaga di Amerika, dia ada benda yang terkenal dipanggil last meal ataupun makanan terakhir yang diberi mohon. Maka mereka pun mohonlah ni nak makan pizza, nak makan ni sekian-sekian. Pun nak makan, diberikan. Sebagai satu ihsan dah orang ni nak mati dan nak tinggal dunia, dia boleh ada permintaan khas dia. Nak jumpa mak ayah ke apa ke boleh. Tetapi ini ihsan yang memang disyariatkan dalam Islam. Bukan makna kalau dia banduan, diharamkan semua. Keluarga dia mati pun tak boleh balik. Tak, ada ihsan dia. Kita tak boleh hukum semua benda. Atas satu kesalahan semua benda kita nak hukum dia. Ini bertentangan dengan Islam. Okay, tuan-tuan agak sukar untuk kita mengawal kemarahan kita dalam keadaan tertentu. Tetapi datang syariat mengajar kita apa yang lebih baik. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kita berlaku adil dan ihsan. Apa tu ihsan? Baik. Bila Allah sebut dalam Quran, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberi makan dengan penuh kasih sayang kepada orang miskin, anak yatim dan juga banduan. Asira, banduan. Ini ada ruang baik. Jadi kalau banduan ni silap di sini. Oh, dia banduan kita buat macam ni, macam tak. Kita tetap berlembut dengan dia. Dia datang ke masjid, oh bekas banduan dah datang masjid. Bukan banduan nak azang pula tu. Tuan-tuan, ini semua muamalah yang salah dalam Islam. Islam tidak muamalah secara kesilapan lampau mereka. Bahkan kita melupakan antara cara mudaratun nas, bila kita berhadapan dengan orang tertentu, kita tak sebut kejahatan silam dia. Ni dulu jahat ni, baru je baik 2 hari. Jangan begitu. Bukan kita kata dia dikenali dengan orang baik. Dia kenali dengan orang soleh. Lihat bagaimana mudarah Yusuf kepada adik-beradiknya. Dia tak ungkit adik-beradik yang campur dengan peri kita. Dia kata syaitan yang kami jadikan kami berbala. Kan nampak jahat syaitan, bukan orangnya. Saat kita orang adik-beradik ni gaduh sebab syaitan, masing-masing bisik macam tu kita gaduh. Dia okey, abang saya ni okey, adik saya ni okey. Tapi syaitan jadikan kita gaduh. Jadi panas je. Dia nak marah je. Kita lihat ini mudarah. Maknanya mudarah tadi cara muamalah baik kita dengan orang. Jangan menyebut kejahatannya. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, kamu patut beri apa yang Allah beri pada kamu. Murah hati pada mereka apa yang Allah murah hati pada kamu. Kamu kena kasih belas pada mereka, lemah lembut pada mereka sebagaimana Allah lemah lembut kepada kamu. Allah berfirman, wa ahsin
kama ahsanallahu ilaik. Buatlah baik sebagaimana Allah buat baik pada kamu. Tuan-tuan, kita salah, kita mohon Allah maafkan. Dan kita harap Allah maafkan. Dia salah, kita juga akan maafkan. Sebab perasaannya sama macam kita rasa lah. Tuan-tuan, kalau kita buat salah, kita nak tak orang maafkan kita? Nak. Dan kita harap dimaafkan kita. Dan demikian sesiapa pun. Saya kalau ada buat salah, saya sedia memaafkannya. Saya tak ada masalah. Begitu akhlak kita. Sebagaimana kita juga buat salah, kita mahu orang maafkan kita. Dan kita mahu orang lupakan kita. Lupakan benda tersebut. Ya, kita akan belajar lupakan benda itu. Walaupun kita kata boleh forgive tak, forget, cannot. Tak boleh. Tak, kita belajar. Kita belajar melupakan. Ini mudarah kita panggil. Kalau isteri kita contohlah, adalah buat salah dulu-dulu, kita dah maafkan. Dan kita juga belajar melupakan yang dulu. Jangan nanti time gaduh lagi, sebut lagi benda tu. Sebut lagi. Isteri pun sama, saya dah maafkan abang, tapi pantang gaduh, sebut balik. Sebut balik. Tentu ini bukan mudarah. Ini kita katakan orang yang memang retak tunggu belah. Mengambil, terus membiarkan yang retak itu tidak dibaiki dan dipulihkan. Tentu mudarah. Rasulullah ajar, sahabat-sahabat Rasulullah ni tuan-tuan, semua rekod ni ada masalah dalam hubungan Rasulullah. Yang ni pernah pukul Nabi, yang ni pernah itu, pernah semua. Tapi sewaktu mereka memeluk Islam, apakah Nabi sebut? Tak ada. Yang sebutnya sejarah, bukan Rasulullah sebut. Rasulullah tak pernah sebut kejahatan para sahabat baginda. Yang sebutnya sejarah yang kita belajar. Kata orang ni begini. Ya, sejarah itu tak salah. Bagi menunjukkan betapa hebatnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tuan-tuan nak ambil sikit daripada akhlak Rasulullah. Kita tak nak ingat balik benda yang kita bergaduh dengan isteri kita. Kesalahan isteri kita dulu-dulu kita tak nak ingat. Kita anggap ini kehidupan baru untuk kita sentiasa berkasih sayang. Isteri pun sama, tak naklah duk ungkit lagi benda-benda yang boleh gaduh balik. Dah. Mungkin dulu dia tersilap cakap, tersilap buat. Mungkin dulu dia zaman jahil, dia pun tak ikut kuliah. Mungkin zaman dulu dia ada emosi tertentu. Hari ni okey, maafkan. Tentang belajar, maafkan. Ini jihad kita. Untuk seorang, tidak mungkin dekat dengan Allah sebagaimana dan dirinya ada menyimpan kebencian pada seseorang. Apatah lagi seorang seagama kita. Kita tak simpan benda tu. Masalah kita nak berhati-hati lepas itu hal lain. Tapi tak simpan. Kita kira kosong-kosong. Sifr. Zero. Maka begitu mudarah yang perlu kita lakukan. Maka ini yang dimaksudkan supaya kita faham maksud. Bila kita katakan putuskan hubungan dengan manusia, apa maksudnya? Dan bila kita sebut bergaul manusia dengan pergaulan yang baik, apa maksudnya? Sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam contoh terbaik kita. Walau bagaimana orang tu perangainya, tapi Rasul bila berhadapan dengannya, Nabi tunjukkan, kita bila berhadapan seseorang, kita sedang bersaing untuk tunjuk siapa yang akhlaknya lebih baik. Siapa yang lebih menguasai diri dan hawa nafsunya. Tapi kalau kita duduk depan orang tunjuk akhlak paling buruk, kita dah gagal. Kita tunjuk akhlak sebab kita memburu pahala di sisi Allah, bukan dia. Kita nampak Allah. Saya buat baik ni kerana Allah, bukan kerana awak. Kerana Allah suruh saya buat macam ni. Kalau Allah suruh saya buat sebaliknya, saya akan buat sebaliknya. Tapi ini Allah suruh. Walau macam mana awak, tapi bila awak datang, saya akan buat cara baik. Awak datang cara baik, saya buat cara baik. Awak datang sebagai tetamu, saya akan layan awak sebagai tetamu. Awak datang sebagai pelanggan, saya akan layan awak sebagai pelanggan. Awak datang sebagai tetamu Allah, saya akan layan awak sebagai tetamu Allah. Saya jumpa awak kat Mekah sebagai tetamu Allah, saya akan layan awak sebagaimana tetamu Allah. Maka begitu muamalah yang disebut mudarah. Mudarah kita jangan terbawa-bawa emosi kita dalam bergaul kita dengan manusia. Kita tetap berdiri teguh pada sempadan hukum dan perintah Allah SWT. Inilah orang yang nak dekat dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.